makan aku. Cepat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mula dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita niat kita hadiahkan pahalanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat dan semua orang Islam, khususnya yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita, mak bapak kita, datuk nenek kita dan saudara mara kita yang lain. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Orang dia apa? Untuk malam ni insya-Allah kita tengok zikir ya, zikrullah. Zikrullah. Zikir ni maknanya ingat. Allah ni Allah lah. Jadi bila kita kata zikrullah, maknanya kita mengingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah bukan hanya macam yang selalu kita keluar daripada mulut. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Zikir ni ada 3. Zikir dalam hati, zikir dengan lidah, dan zikir dengan perbuatan. Jadi melibatkan semua anggota kita zahir dan batin. Zikir dalam hati. Kita tengok orang tu asyik diam aja tak? Rupa-rupanya dia tengah berzikir dalam hati. Ada orang tu asyik mulut dia kumat kamin aja. Kita ingatkan apalah cerita dia. Rupanya dia berzikir. Dan ada orang kita tak tahu hati dia. Kita tak tahu, kita tak tengok lidah dia. Tetapi perbuatan dia adalah zikir. Maknanya apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia tinggalkan kerana Allah, itu adalah zikir. Itu adalah zikir. Sekarang kita nak tengok zikir yang selalunya orang Melayu pakai. Zikir yang selalu orang Melayu pakai. Ni sorry lah saya gunakan istilah Melayu ya. Zikir Melayu. Tapi jangan salah anggap ya. Walaupun Ustaz tulis zikir Melayu, maksudnya ialah zikir yang orang kita Melayu selalu guna. Okey, cuba sebut. Selalu guna, orang Melayu selalu guna zikir ni. Dia tak ada soal apa yang biasa orang Melayu guna. La ilaha illallah. La ilaha
illallah. Kadang-kadang la ilaha illallah digunakan dalam salah tempat. La ilaha illallah budaknya aku penampar sekarang. Gunakan la ilaha illallah nak penampar muka budak. Tak betul kan? Tak betul patutnya. Dengan ingat Allah tu kita hilang marah. Ini kita gunakan la ilaha illallah dalam kemarahan. Sepatutnya kita tak guna, walaupun daripada kita mencarut, dia tak marah sangat mencarut, tahulah orang Melaka mencarut. Habis semua sebut dia tak. Lepas tu penampar. Masih lebih baik untuk sebut lagi la ilaha illallah budak ni. Kan dah cakap tadi jangan main air. Kan dah basah dah air. Mamanya kan? Okey lagi. Ni tak ada salah betul ya, cuma nak ingatkan kita je apa yang lepas tu baru kita nak buat kesimpulan. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sorry ya, silap. Astaghfirullah. Astaga salah ya. Astaga bukan istighfar. Okey, astaghfirullah. Masa bila kita gunakan astaghfirullah? Kalau kita tersalah, astaghfirullahalazim. Kalau kita accident, astaghfirullahalazim. Kalau kita sakit sangat, astaghfirullahalazim. Umpamanya. Okey, lain? Allahu Akbar. Masa bila kita guna di Allahu Akbar ni? Takbir! Allahu Akbar. Okey. Lagi? Melata? Okey, orang mati kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu selalu lah tu kata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita bersin, alhamdulillah. Bila kita bersin, alhamdulillah. Okey. Ini di antara yang biasa lah ya. Ini di antara yang biasa. Sebab kita nak buatkan beberapa kesimpulan. Kita ada zikir-zikir yang telah dikumpulkan oleh ulama kita. Umpamanya Fortress of the Muslim Invocation from the Quran and Sunnah. Fortress ni macam kubu. Doa-doa orang Islam, kubu pertahanan yang diambil daripada Quran dan hadis. Kita ada senarai, berapa kita bilang? 1, 2, 3, 4, 5. Kita catat 5, mungkin kita selalu guna mungkin 10 lah, kita ambil sekali ganda. Di sini ada lebih 130 zikir-zikir yang dipakai tiap-tiap hari, yang dipakai sehari-harian. Lebih 130 zikir. Kalau kita dapat tadi 10, kalau yang biasa kita guna harian 10, itu kalau kita guna 10, kalau tak guna 10 par 130, itulah dia. Kalau markah kita peksa 10 par 100, tak lulus. Kalau 10 par 130, lagi telah tak lulus. Tapi inilah yang kita nak ingat, dan inilah yang kita cuba nak hidupkan balik. Cuba kita tengok bagaimana Allah ceritakan kepada kita sifat seorang Islam dengan zikir. Macam mana zikir yang Allah sebutkan sepatutnya kita amalkan sebagai seorang Islam.
Ada Quran? Ada Quran? Tak ada? Ji, tengok surah apa? Surah 3 Ali Imran ayat 190. Surah Ali Imran ayat 190. 190. Okey. Tolong baca terjemahan dia 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, pertukaran siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang beragam, adalah menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal ataupun orang yang menggunakan akal fikiran mereka. Okey, sambung. yaitu orang-orang yang mengingati Allah, Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Mula-mula dalam ayat 190 surah Al-Baqarah, Allah kata, Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi. Pandang ke atas, semuanya kita kata langit. Yang ada depan kita, yang kita pijak, sekitar kita, kita kata bumi. Maknanya, apa yang kita nampak, apa yang kita tahu, apa yang kita rasa, semua terangkum di dalam istilah khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya, kata Allah, penciptaan langit dan bumi, peredaran siang dan malam, siang malam, siang malam, siang malam. Tak ada satu hari yang tak ada siang dan tak ada satu malam, kecuali di beberapa tempat, kutub utara dan kutub selatan. Kalau siang, siang 6 bulan. Kalau malam, malam 6 bulan. Tapi masih ada siang dan malam. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi serta pertukaran siang dan malam adalah menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak ada sesiapa yang berkuasa melakukannya kecuali Allah. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ini menjadi pengajaran dan peringatan kepada ini dia, allazina yazkurunallah. Yang kita kata zikir tadi ya, yang kita kata zikir Allah tadi, zikrullah tadi, zikir yazkurun, mereka sentiasa mengingat Allah. Zikrullah tadi mengingat Allah, yazkurunallah, mereka mengingat Allah, yaitu mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Dan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, mereka tak lepas daripada wa yatafakkarun, daripada perkataan fikir. Fikir artinya zikir dalam hati, ingat dalam hati, ataupun menggunakan akal fikiran. Wa yatafakkarun, berfikir, daripada perkataan fikir. Fa, kaf, ra, fikir.
Bukan fakir ya. Kalau fakir, fa, qaf. Ini kaf. Itu fakir. Fikir. Mereka sentiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi dalam semua keadaan mereka. Bila Allah kata berdiri, duduk dan baring, mencakup seluruh gerakan kita. Tak kira di mana dan tak kira bila. Hidup kita sama ada berdiri, ataupun duduk, ataupun baring. Kalau tidak pun, tiga istilah ni menggambarkan keseluruhan waktu kita 24 jam sehari semalam. 24 jam kalau saya tak salah 1660 minit. Try 24 kali 60. Kalau tak salah lah 1660 minit. Lagi sekali kuat sikit. 24 jam kali 60 minitnya. 0, 64, 24, 12, 14. 1440 sorry. 1440. 1000, betul kan? Betul. 1440 minit ya. Satu hari, satu malam merangkumi istilah berdiri, duduk, baring. Dan orang yang beriman sentiasa tafakkur, memikirkan penciptaan langit dan penciptaan bumi. Maknanya mereka sentiasa mengingat Allah dalam semua keadaan. Itu yang Nabi yang kata, kami para anbiya, mata kami tidur tetapi hati kami mengingat Allah. Kami para anbiya, kata Rasulullah SAW, mata kami tidur tetapi hati kami jaga berzikir pada Allah. Jadi itulah dia yang menjadi sifat orang Islam yang dikaitkan dengan zikrullah. Apa dia? Tak pernah lepas daripada memikirkan penciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, dikaitkan dengan keagungan Allah, sehingga akhirnya membawa kepada doa mereka, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, tidak ada satu pun dalam penciptaanmu yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, selamatkanlah kami dari azab neraka. Daripada tafakkur, daripada zikrullah, pergi kepada satu keadaan yang paling tinggi, yaitu apa dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kamu jadikan di dalam seluruh langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, tidak ada satu pun yang tidak ada faedah, yang sia-sia, tak ada guna. Kapal terbang hilang pun ada dia punya guna dia untuk kita, supaya kita ingat kekuasaan Allah dan kita ni nothing, tak ada apa-apa. Bila Allah nak sembunyikan, satu dunia mencari, tak jumpa. Dengan segala teknologi, orang dah hantar roket sampai ke berbagai-bagai planet. Ini bukan hilang dekat ruang angkasa, hilang dekat bawah aja, di antara Malaysia dengan China. Itu pun tak jumpa, satu dunia mencari. Dengan segala teknologi yang ada, bila Allah sombongkan, tak jumpa. Tak jumpa. Itu dia kekuasaan Allah dan kehinaan makhluk Allah. Allah cuba sekali uji je. Sekali uji je. Kalah kita. Jadi, inilah dia kaitan zikir dengan kehidupan kita orang Islam. Sepatutnya tidak ada yang keluar daripada ingat Allah. Kita sekarang macam mana? Apa yang kita ingat? Apa yang kita ingat? 1440 minit. Satu hari, satu malam, 24 jam. Siang dan malam. Apa yang kita ingat? Yang kita ingat segala-galanya kecuali Allah.
ingat segala-galanya kecuali Allah. Yang sepatutnya kita ingat Allah, melupakan yang lain-lain. Sehingga kan kalau kita tengok zikir-zikir yang Nabi sebutkan, zikir-zikir yang ada dalam zikir yang saya sebutkan tadi, sebelum kita lelap mata ada zikir dia. Kemudian kita bangun daripada tidur, ada zikir dia. Kita bangun daripada tidur, ada zikir dia. Berjalan pergi ke bilik air, ada zikir dia. Nak masuk bilik air, ada zikir dia. Keluar pada bilik air, ada zikir dia. Tengok muka kita dekat cermin, ada zikir dia. Kita nak buka seluar, ada zikir dia. Nak pakai seluar, ada zikir dia. Nak pakai kasut, ada zikir dia. Nak keluar daripada rumah, ada zikir dia. Nak naik kereta, ada zikir dia. Dan zikir ini yang merapatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia sepatutnya sikap kita. Kalau nak tengok detail ayat kita tadi, ayat ni sampai ayat 200. Daripada ayat 190 surah Ali Imran, surah yang ketiga, surah Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 190 hingga 200. Semuanya bermula daripada yang orang-orang yang berzikir dengan Allah dan apa dia punya kesannya dalam hati mereka. Kenapa kita perlu berzikir? Kerana zikir inilah ala bizikrillahi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah, hati-hati menjadi tenang. Orang yang tenang hatinya adalah orang yang mengingat Allah. Kalau isteri kita ada dalam kapal terbang yang hilang tu, kita ingat Allah, hati kita boleh jadi tenang. Kalau tidak, satu dunia kita nak marah. Kita rasa immigration lah salah, kita rasa pilot lah salah, kita ada orang yang hijack lah salah, kita kata radar lah yang salah, semuanya salah. Kita seorang betul. Kalau kita tak ingat Allah, hati kita akan sentiasa risau. Bangun aja kita ingat apa nak buat hari ni. Nak tidur, nak lelap balik, besok apa aku nak buat. Semua kita fikirkan yang lain-lain dan kita tidak kaitkan dengan kekuasaan Allah. Apa dia kekuasaan Allah? Di antaranya 500,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah menentukan segala-gala apa yang terjadi daripada mula sampai akhir. Lagi sekali, 500,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Itu belum ciptakan malaikat lagi, belum ciptakan manusia lagi, belum cipta yang lain-lain lagi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, 500 tahun, 500,000 tahun sebelum itu, setiap perkara Allah telah tentukan di dalam qada dan qadar. Allah telah tentukan. Jangan kita risau, jangan kita takut, jangan kita sedih, jangan kita risau. Semuanya telah ditentukan oleh Allah 500,000 tahun. Sekarang ni kita baru 2,000 tahun. Yang kita tahu selepas Masihi baru 2014 tahun. 500,000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Segala-galanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku jangan risau. Itu adalah ketentuan Allah. Yang kita nak buat ialah redha dengan ketentuan Allah, bersabar dan berzikir. Barulah hati kita tenang, tatma'innah. Tatma'innah.
hati kita tak tenang selain daripada mengingat Allah. Kerana mengingat Allah ini adalah untuk kepentingan manusia. Tatma'innul qulub. Dengan berzikir, hati manusia tenang. Kalau tidak, hati manusia keluh kesah, berserabut, tak tentu pasal. Jadi, dengan berzikir inilah hati kita tenang. Jadi, berzikir adalah untuk manusia. Zikir bukan untuk kepentingan Allah. Kalau semua makhluk berzikir, kekuasaan Allah sebiji pun tidak akan bertambah. Kalau semua lupa Allah, kalau semua kufur dalam bumi ini, kekuasaan Allah sedikit pun tidak akan berkurang. Peraturan yang Allah beri untuk kita adalah untuk kita. Peraturan yang Allah beri bukan untuk Allah. Peraturan yang Allah beri adalah untuk kita. Dan peraturan yang Allah beri adalah untuk kesempurnaan dan keselesaan hidup manusia. Sebab itu, di antara kelebihan yang Allah beri kepada kita, supaya kita sentiasa ingat Allah, Allah kata, Fadhkuruni Al-Qurkum. Daripada zikir, ya, maka ingatlah kepadaku, Al-Qurkum, aku akan ingat kamu. Ini janji Allah. Apa dia? Setiap kali kita ingat Allah, setiap kali Allah ingat kita dengan rahmatnya. Rahmat Allah di antaranya ialah mengampunkan semua dosa dan meningkatkan martabat. Setiap kali kita ingat Allah, Allah ingat kepada kita dengan rahmatnya. Bererti ayat ini, di sebalik ayat ini memberi faham kepada kita, bila kita lupa pada Allah, Allah akan lupa kita dengan rahmatnya. Bila Allah lupa kita dengan rahmatnya, kita akan disambut oleh syaitan. Bila kita ingat Allah, Allah ingat kita dengan rahmatnya. Bila kita lupa Allah, kita akan disambut oleh syaitan. Jadi, perlindungan kita adalah dengan zikir. Setiap kali kita berzikir, setiap kali Allah ingat kita dengan rahmatnya. Kita bawa kereta, apa yang kita buat? Entah. Kita bawa kereta daripada Serdang pergi ke Kuala Lumpur, trafik jam, apa yang kita buat? Oh, jalanlah, ingat jalan ni, apa engkau punya. Mulalah kita marah kan, tak tenang lah tu. Kalau kita berzikir, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tenang hati kita. Kita bawa kereta pun ya, relax aja, ya tak? Kerana kita ingat Allah. Kalau tidak, mulalah kita mengamuk. Jadi, setiap kali kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Sekarang ni kita jangankan waktu tengah-tengah kerja, tengah-tengah hidup, sampaikan lepas sembahyang pun tak sempat nak berzikir. Sampaikan lepas sembahyang pun tak sempat nak berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil-sambil bangun je, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim. Sambil nak lipat sejadah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Yang baik. Dah pergi pada air dah. Tak sempat nak berzikir. Cuba kita tengok. Orang kita lepas subuh selalunya berzikir. Lepas zuhur berzikir.
lepas asar berzikir, lepas maghrib berzikir, lepas isyak berzikir. Dan Allah tambah lagi, lepas sembahyang Jumaat pun berzikir. Kita cuba tengok dalam surah Al-Jumu'ah, surah 62 dalam Al-Quran. Fa'iza Ustaz baca surah Jumu'ah tadi kan? Surah Jumu'ah tadi. Ustaz Farid baca surah Al-Jumu'ah. Ujungnya Fa'iza qudiyatis. Fa'iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Kemudian ujung dia wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا إلى آخر الآية. Okey. Apabila sembahyang telah kamu selesaikan, apabila kamu telah menunaikan sembahyang fardu Jumat, fantashiru, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurniaan Allah dan carilah fadlullah min fadlillah, tetapi jangan kamu lupa Wadhkurullah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya la'allakum tuflihun. Inilah yang akan membawa kamu kepada kejayaan. Semoga kamu akan berjaya. Mudah-mudahan kamu berjaya. Okey, kita tengok zikrullah. Dan zikrullah ini selepas sembahyang Jumat. Apabila kamu telah selesai menunaikan sembahyang fardu Jumat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurnia Allah. Tetapi dalam kamu bertebaran dan mencari kurnia Allah itu, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Artinya sambil kerja ingat Allah. Buat kerja ikut peraturan Allah. Sambil kerja boleh ingat Allah. Apa dia? Contoh dia, kita masak kat dapur. Kita ambil beras, bismillahirrahmanirrahim. Basuh beras dekat paip, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan air dalam piuk, bismillahirrahmanirrahim. Di antara zikir yang tak pernah putus daripada mulut kita sepatutnya ialah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kerana hadis Rasulullah SAW menyebut, setiap perkara yang kamu lakukan tanpa dimulai dengan bismillah adalah terputus. Maknanya terputus kebaikan dia ataupun keberkatan dia. Seolah-olah kita ada badan, kaki kita tempang, aqtab. Dalam hadis itu disebut aqtab, terputus. Atau kita ada tangan tetapi sebelah kodong. Ada kaki, kodong, ada tangan, kaki kodong, tepak. Kaki gedung tangan kubung. Kaki tepang tangan gedung. Kaki tempang, tangan gedung. Okey. Okey. Kaki tempang, tangan gedung. Okey. Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat,
semua perkara yang baik yang kamu lakukan tidak dimulai dengan bismillah adalah terputus. Sebelah kaki kita putus ataupun sebelah tangan kita putus. Dalam satu riwayat yang lain, semua perkara baik yang kamu buat tidak dimulai dengan alhamdulillah, seolah-olah dia terputus. Kaki kudung, tangan, kaki tempang. Okey, kaki tempang, tangan kudung. Kalau lipat kudung? Sehingga kan mencari rezeki pun, tengah-tengah mencari rezeki, Allah kata ingatlah Allah. Bukan sangat ingatlah Allah, katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Yang kita ingat bila nak berjalan, datang rumah besok ya, insya-Allah. Insya-Allah dah okey, satu dah biasa dah. Kemudian asyum, alhamdulillah. Kita dengar alhamdulillah aja, tak ada orang yang jawab. Sepatutnya 3 kali tu. Tok tek ton. Apa dia tok tek ton? Seorang ni kata alhamdulillah, yang seorang ni kata yarhamukumullah. Yang dia balik jawab yarhamunallah. Tek tok tek 3 kali. Asyum, umpamanya tak tek tek ton. 3 kali sepatutnya. Alhamdulillah, yarhamukumullah, yarhamuna wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Okey. Dan sekarang kita nak tengok mana kita punya azikir tadi. Okey. Tak apa, sekejap lagi ya. Di antara yang kita nak mula hafal. Sekarang kita dah tahu zikir banyak. Dan dalam kitab kita ni ditulis lebih 130 keadaan dengan zikir-zikir dia sekali. Dan di antaranya bermula dengan istighfar. Cuba cari apa? Cuba cari dalam konten ni. Cuba carikan ayat apa? Sayyidul Istighfar. Penghulu segala istighfar. Istighfar, penghulu segala istighfar. Sebelum kita jumpa, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud penghulu istighfar. Kalau kamu membaca dan mengharapkan serta yakin rahman Allah, kalau kamu baca di waktu pagi dan kalau ditakdirkan kamu mati pada siang itu, kamu akan masuk syurga. Dan kalau kamu baca di waktu malam, ditakdirkan kamu mati di waktu malam itu, kamu akan masuk syurga. Itu fadilat Sayyidul Istighfar. Dia punya istighfar dia, yang ni patutnya elok kita salin ya, dan kita hafal. Bagi yang dah hafal, alhamdulillah, kita jangan lupakanlah. Paling kurang 1 siang 1 malam. Lebih baik di awal pagi dan di awal malam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Lupa bang? Mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika, alayya
wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirul dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Sayyid al-istighfar. Sayyid, kan kita selalu panggil Sayyid kan? Sayyid Abdul Qadir umpamanya itu. Sayyid tu makna dia penghulu. Ya Sayyidi, Sayyidina Muhammad, penghulu kami Nabi Muhammad. Allahum, kita sama baca-baca. Kita sama-sama baca. Kita sama-sama baca. Okey. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau boleh kita hafal dan kita amalkannya. Kita hafal dan kita amalkan paling kurang sekali di waktu siang, sekali di waktu malam. Kita tengok dia punya makna dia. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkau yang telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan sentiasa melaksanakan segala suruhan-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu seberapa yang aku mampu. Aku berlindung kepadamu dari segala akibat buruk perbuatanku. Aku mengakui segala nikmat-Mu kepadaku dan aku juga mengakui segala dosaku. Ampunkanlah ya Allah segala dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Tak jumpa bang? Tak apa. Benda yang bernilai ni susah nak cari. Benda yang bernilai susah nak cari. Tak apa. Ini kalau boleh ya. Ini kalau boleh jangan ada. Ini kalau boleh jangan kita lupa dan jangan kita tinggalkan. Paling kurang sekali di waktu siang dan sekali di waktu malam. Bagi orang yang nak cari kitab yang sangat sangat muktabar, kitab yang sangat muktabar tentang zikir ialah yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kitab dia Al-Azkar. Imam Nawawi, kalau biasa dengan hadis 40, Imam Nawawi yang tulis. Kalau biasa dengan kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi yang tulis. Kalau biasa dengan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kitab fiqh yang paling besar dalam mazhab Syafi'i, ditulis oleh Imam Nawawi. Okey, Sayyidul Istighfar rasanya dekat ujung.
Tingginya kapal terbang. Dalam surat ada ya? Ada bawa, kita tengok. Oh. Okey, saya beri istighfar. Tolong Syekh. Kita apa? Okey. Apa rawaina fi Okey, tolong baca dan terjemah. Warawaina fi Sahih Al-Bukhari. Okey, kami meriwayatkan kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan daripada kitab Sahih Imam Bukhari Aidan dan juga An Shidad bin Aus okey daripada Shidad bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul istighfar Nabi berkata, penghulu segala istighfar ialah an yaqul al-'abd seorang hamba menyebut, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. okey, hadis ni hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Okey, sambung Syekh hujung dia. Man qala hadhihi al muqinan, Sesiapa yang membaca zikir ini dengan penuh yakin bin nahari muqinan biha di waktu siang dan yakin dengannya, famata min yaumihi dan dia kalau ditakdirkan dia mati pada hari itu qabla an yumsiya sebelum petang, wa huwa min ahli jannah. maka dia akan masuk surga. Wa man qalaha min al-laili Dan sesiapa yang membaca Sayyidul Istighfar ni di waktu malam wa huwa muqinun biha dan dia yakin dengan pahalanya daripada Allah famata qabla an yusbiha dan ditakdirkan dia mati sebelum waktu siang, wa huwa min ahli jannah. maka dia adalah daripada ahli syurga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini dia zikir dia, ini dia Sayyidul Istighfarnya. Jadi yang paling baiknya kita bermula dengan zikir Sayyidul Istighfar tiap-tiap hari. Kerana apabila kita menghadapi masalah, istighfarlah selalunya yang boleh melepaskan kita daripada kesusahan itu. Ingat cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun, dibawa menyelam ke dalam dasar laut, dan dia berada dalam perut ikan katanya 40 hari 40 malam. Allah mengeluarkan dia daripada perut ikan dan selamat pergi ke darat dengan istighfar. Dengan istighfar. Apa doa Nabi Yunus dalam perut ikan? La ilaha illa la ilaha illa. Bukan. Rabban La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Ampunkanlah segala dosaku. Sesungguhnya aku adalah daripada orang yang menganiaya diri sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di antara itu doa Nabi Yunus dalam perut ikan, dan Allah melepaskan dia dan menyelamatkan dia dengan doa itu, yaitu istighfar. Dan kita itu doa Nabi Yunus semasa dia dalam perut ikan, dan itu doa Nabi Yunus. Untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bagi kita hadis ini, zikir ini. Bukan setakat istighfar, tetapi disebut Sayyidul Istighfar.
ke? Okey, sekarang kita cuba tengok makna dia. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Ini dah masuk kepada kalimah syahadatnya. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Jadi kita melepaskan diri daripada syirik, menyekutukan Allah. Khalaqatani, hanya Engkau yang telah menciptakan aku, ya Allah. Wa ana abduk, dan aku adalah hamba-Mu. Hamba ni tak ada apa-apa hak. Hamba tidak ada apa-apa hak. Ini yang kita kata abdu, hamba, abdul. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku akan sentiasa melaksanakan segala suruhan-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu seberapa yang aku mampu. Seberapa yang aku mampu maknanya kita berusaha seberapa yang boleh. Dan kalau ditakdirkan kita melakukan dosa, kita minta maaf. Inilah dia tujuan Sayyidul Istighfar. Dan istilah ni, wa ana ala ahdika wa wa'dika ni, ada beberapa makna. Yang pertamanya, aku akan sentiasa melaksanakan segala suruhan-Mu dan menjauhkan segala larangan-Mu. Antara maknanya satu lagi, aku akan sentiasa dalam perjanjian, iaitu sebelum dilahirkan, rohku telah pun mengakui hanya Engkau Tuhanku. Disebutkan dalam Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua, aku akan sentiasa yakin bahawa sesiapa yang mengucap syahadat akan masuk syurga. Jadi, ini di sini makna ahdika wa wa'dika. Ataupun, aku akan sentiasa melaksanakan segala suruhan-Mu, menjauhi segala larangan-Mu, seberapa yang aku mampu. Aku berlindung kepadamu dari segala akibat buruk perbuatanku. Kerana apabila kita melakukan dosa, mungkin Allah akan hukum kita. Jadi, awal-awal kita minta Allah mengampunkan dosa kita sebelum Allah menurunkan bala. Ini tujuan kita minta ampun kepada Allah, istighfar. Aku mengakui segala nikmat-Mu kepadaku. Kita ni dah melakukan dosa. Dalam melakukan dosa, kita ni rupa-rupanya banyak nikmat. Banyak nikmat tapi kita berdosa. Sepatutnya bila dapat nikmat, kita tak akan melakukan dosa. Dan kita kata, dan aku mengakui segala nikmat-Mu kepadaku. Aku mengakui segala dosa-dosaku. Maka ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Cuba kita baca terjemahan dia sama-sama. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkau yang telah menciptakan aku. Engkau yang telah menciptakan aku. Dan aku adalah hamba-Mu. Dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan sentiasa melaksanakan segala suruhan-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu seberapa yang aku mampu. Aku berlindung kepadamu dari segala akibat buruk perbuatanku. Aku mengakui segala nikmat-Mu kepadaku. Dan aku juga mengakui segala dosaku. Ampunkanlah segala dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Kalau boleh kita hafal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkau yang telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan sentiasa melaksanakan segala suruhan-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu seberapa yang aku mampu. Aku berlindung kepadamu dari segala akibat buruk perbuatanku. Aku mengakui segala nikmat-Mu kepadaku dan aku juga mengakui segala dosaku. Ampunkanlah ya Allah segala dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Kita cuba tengok sikit zikir yang ada dalam kitab kita ni, dalam buku kita ni. Tapi sebelum tu dia akan menceritakan daripada hadis mana dia ambil. Jadi bila dia kata hadis, hadis ada 4 martabat. Hadis ada 4 martabat. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Ada hadis yang sahih, ada yang baik, ada yang lemah dan ada yang palsu. Kemudian martabat kesahihan hadis, hadis yang sahih ada 7 martabat. Ada 7 martabat. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih menurut syarat Imam Bukhari, hadis sahih menurut syarat Imam Muslim, dan hadis sahih yang diriwayatkan oleh salah seorang ahli-ahli hadis yang muktabar. Ahli-ahli hadis yang muktabar. Mula-mula hadis tu sahih dah. Mula-mula hadis tu sahih dah. Tapi dalam pada sahih tu ada martabat. Martabat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Kalau kita jumpa hadis sahih martabat nombor 1, itulah dalil yang paling kuat selepas daripada ayat Al-Quran. Selepas daripada ayat Al-Quran, itulah dalil yang paling kuat, iaitu hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian barulah dia sampai kepada urutan yang nombor 7. Selepas nombor 7 baru pergi kepada hadis hasan. Jadi maknanya kita ada 8 kategori hadis yang boleh kita amalkan. 7 martabat hadis sahih dan 1 hadis yang dikatakan hadis hasan. Sekarang kita nak tengok satu zikir, Syekh, yang mudah dan selalu diamalkan. Muktabar. Muktabar ni daripada istilah kita yang iktiraf, betul, yang diiktiraf. Muktabar ialah yang diiktiraf oleh ulama-ulama daripada dulu sampai sekarang. Diiktiraf kesahihan dia. Diiktiraf. Maknanya Imam Tirmizi umpamanya kata hadis ini hadis sahih. Tak ada orang yang kata tak sahih daripada dulu sampai sekarang. Dia punya pengakuan dia tu. Hadis Qudsi dia sama.